Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, check everything in order. Semua anda pun dah bersedia duduk dengan santai. Cuba fokus pada malam ni punya topik, sebab walaupun untuk wanita tetapi selalunya lelaki yang memainkan peranan dalam perkara-perkara yang saya akan cerita nanti. So lebih baik semua duduk sekali, kita bercerita, terutama sekali anak-anak muda. Tolong duduk sekali dengan mak-mak atau bapak, dengan anak-anak, cucu you sekali, semua duduk. Ini family punya discussion. Ada ilmu yang boleh saya kongsi bersama dengan anda, boleh? Baik, PID ataupun pelvic inflammatory disease ataupun radang pelvic wanita, macam tu. Okey, tapi di Indonesia dipanggil radang panggul. Lebih mudah kita sebut radang panggul. Panggul tu mungkin pelvic lah kot, apa pun yang penting ialah umur yang sering berlaku ialah umur di kalangan mereka yang antara umur 17 ke 25. Kalau masalah lebih awal lah, umur 15 dah mula boleh mendapat penyakit-penyakit macam ni. Dan selalunya dia bawah pada umur 30 lah, pendek cerita. Okey, dan penting sekali kita kena tahu lebih daripada 50% daripada penyakit kalau di overseas disebabkan oleh sexually transmitted disease, melalui masalah seks bebas ataupun terlalu banyak partner. Ini salah satu sebabnya, tetapi ada lagi sebab-sebab lain yang tidak berkaitan dengan kebebasan seks ni, iaitu IUD, menggunakan intrauterine device untuk kontraseptif ataupun makan pil-pil kontraseptif, ataupun you membuat prosedur-prosedur. Mungkin dulu ada masalah fibroid ke, endometriosis ke, PCOS ke, apa-apa, kadang-kadang doktor cek melalui probe yang dia guna gadget-gadget tu pun boleh kadang-kadang mendapat infection. Sebab ni perkataannya ialah radangan tu inflammation. Okey, so kalau apa-apa saja pun yang membawa kuman ataupun bakteria ni mungkin menyebabkan masalah PID. Boleh? Ada satu lagi ialah baru saya pun belajar yang memang kita tak boleh melakukan seks sewaktu isteri sedang haid. Rupa-rupanya ini antara penyakit yang akan kita orang kata apa, kena attack nanti kalau salah-salah hari bulan, masa menses kan, masa turun haid tu tak dibenarkan kita melakukan seks dengan isteri kita, sebab ini adalah satu daripada masalah boleh menyebabkan PID, pelvic inflammatory disease. Ada lagi gaya hidup kita, cara kita makan, pemakanan juga yang menjadi isu. Terlalu banyak junk food pun boleh menimbulkan terutama sekali yang ambil banyak gula lah. Sebab apa? Gula ni bakteria suka kan, bila pemakanan baja kita bagi, dia tumbuh dengan subur di kawasan, selalunya bermula daripada vagina. Tetapi yang penyakit pada malam ini bukan di kawasan vagina. Selalunya penyakit ini dipanggil upper female reproductive system. Maksudnya di bahagian sistem di sebelah atas, maksudnya daripada rahim naik ke atas. Kalau nak kena selalunya bahagian rahim sendiri ataupun fallopian tube, kiri kanan tu tube tu ada satu lagi nama ovary. Faham? So boleh kena kat tube, kat ovary, kat uterus, termasuk dalam lapisan-lapisan endometrium lah, dalam tu lining dia tu. Okey, dan kadang-kadang dia sampai boleh jadi infection, bengkak, merah, ada yang sakit, ada yang nanti saya bagi dia punya gejala ada lebih kurang 10, tetapi kalau doktor cek nanti kadang-kadang dia memang dah bengkak sangat, ataupun dia ada sampai bernanah, kadang-kadang dah ada macam cyst, tetap macam cecair dalam tu. Okey, dan saya dah kata tadi, disebabkan lebih daripada 50% daripada masalah ni kalau di negara luar, terutama sekali dia dibawa oleh bakteria melalui sexually transmitted diseases, maksud penyakit menular melalui seks. Jadi dua yang paling famous untuk penyakit PID namanya bakteria gonorrhea, satu lagi namanya chlamydia. Yang lebih famous ialah chlamydia lah.
dan saya akan bagi tahu macam mana bila dah merebak di kawasan yang saya kata ovary, fallopian tube atau rahim tadi tu, dia boleh bermula daripada saya kata vagina sampai naik ke atas, daripada pundi kencing pun kalau selalu sangat kena urinary tract infection, tahu kan? Maksudnya radangan di dalam pundi kencing atau urethra tu, so kita kena berhati-hati sebab dia boleh naik balik ke dalam bahagian cervix, naik ke bahagian rahim, atas sana nanti akan dapat infection. Boleh? Alright, sambilan tu anda tolong tekan sekejap, share kod-kod. Ada ramai lagi yang tak tahu. Orang lelaki lagi lah tak peduli kan, tetapi you kena ambil peduli sebab ini isteri you atau ini mungkin anak you atau menantu you, kena jaga baik. Akhir-akhirnya yang paling kita risau ialah penyakit ni boleh membawa kepada kemandulan. Saya ulang, perkataan mandul berarti infertility ataupun susah nak dapat baby disebabkan ada kadang-kadang dah melekat, dah tertutup fallopian tube, jadi telur tak boleh beredar dengan betul kan, faham tak? Period pun selalu penyakit ni akan jadi huru-hara, tak ikut berkala tu, dia tak ikut sistem sekejap panjang, sekejap pendek, sekejap datang, sekejap lambat datang. So nombor 2, satu infertility, maksudnya tidak subur. Nombor 2 ialah ectopic pregnancy. Kalau pregnant pun kadang-kadang dia bertapak di tempat-tempat yang luar daripada yang fitrah, kan selalunya dalam endometrium ataupun dalam, maksud saya dalam rahim kan. Kadang-kadang dia kat tube, kat luar pada tube, kadang-kadang bahaya ni, ectopic pregnancy. Dan kadang-kadang kalau you dah hamil pun, kalau terbawa penyakit ni, kesian baby you akan jadi cacat, dan setengah daripada mereka akan gugur ataupun mati, maksudnya meninggal di dalam rahim ibu. Maksudnya orang kata death, intrauterine death. Okey, jadi kita dengar cerita-cerita macam ni tak adil lah untuk baby-baby kita tu. Dan sebab tu lelaki kena tahu adakah anda juga sebagai pembawa pada penyakit ni. Okey, last sekali ialah di luar daripada kawasan reproduktif wanita ni, dia juga boleh di bahagian peritoneum tu, di kawasan yang di luar daripada organ-organ saya kata tadi itu pun boleh terkena penyakit ni. Baik, so macam mana you nak tahu you kena tak PID? Okey, cuba ambil perhatian. Nombor 1 yang jadi tak syoknya, kita tak tahu, maksudnya dia peringkat awal selalunya, ataupun orang dah kena agak sampai 5-60% pun tak ada rasa apa-apa pun ada. That means no sign and symptoms. You selalu bertemu dengan penyakit you ni sebabkan you pergi buat cek lain, ataupun you pergi cek darah ke, you scan ke, ataupun you cuma sakit-sakit belakang, you komplain ke doktor terbuat ultrasound, terjumpa. Okay, so ultrasound, ataupun of course kalau dah serius sangat, doktor kena buat laparoskopi lah, kena cek seterusnya supaya nak memastikan. Sebab cara nak rawat PID ni kalau awal dan kalau sempat, dia amat mudah. Dengan cuma memberi antibiotik, dia boleh membunuh bakteri-bakteri yang berkenaan tadi, kecuali kalau yang dah degil lah. Baik, selalunya kalau yang bergejala, nombor 1, dia akan sakit di bahagian bawah pada pusat. Saya ulang, bawah pada pusat. Bak kata anatomi punya side tu, dia selalu kata lower quadrant, maksudnya lower, bawah pada pusat, quadrant, dan lebih sikit sebelah kanan daripada sebelah kiri, tapi boleh mana-mana pun asalkan kat bawah lah kan. Okey, dan 1, you rasa sakit. Nombor 2, you akan rasa the whole pelvic you. Pelvic ni daripada lower back, sakit belakang, belah bawah, sampai pinggul, sampai ke depan, bawah. Apa orang kata, ari-ari ni, bawah ni kan. Okay, so kat situ you selalunya sakit, dan kalau doktor tekan, dia rasa macam sakit, sehingga kan setengah daripada anda pun dapat krem-krem pun bahagian tu. Okay, dan setengah orang ada demam juga.
Demam ada dua jenis. Yang untuk penyakit ni kalau terlalu tinggi, berarti bakteria tu tengah bermaharajalela lah. Kalau dia cuma steady je, dia tengah duk multiply, you akan demam-demam ringan-ringan. Okay? Demam, ada setengah orang tu sampai ada rasa loya, ada rasa vomiting, nak muntah. Dan kalau you pergi kencing pun you sakit, you perit lah. Dan satu yang petanda yang selalu orang confuse ialah keluar keputihan daripada vagina, maksudnya ada keluar lendi-lendi ataupun keputihan ni, dan selalunya bau pun tak aman lah, tak bau tak enak, kata Indonesian tak sedap. Okay, dan mucus kadang-kadang warnanya tidak putih saja, dia keluar sampai kuning pun ada, sampai hijau pun ada. So kalau you dah sampai macam tu, bau pun tak best, maka you pergi check doktor cepat-cepat. Sebab masa check pun di bahagian cervix tu, kalau doktor periksa sama ada dia pakai speculum tu betul-betul cara ONG specialist lah, selalu dia periksa, pun you rasa sakit juga di bahagian cervix you. Dan masa-masa macam ni, kalau keluar keputihan semua, janganlah pakai seluar dalam yang lembab-lembab ataupun pakai panty liner semua, sebab dia boleh menambah lagi peningkatan jumlah bakteria. Faham Alright. Ni yang kalau rasa letih selalu, ataupun you rasa macam muka you selalu macam dah nak macam toxic, macam orang sakit je, dan kadang-kadang you akan dapat bleeding daripada vagina, maksudnya macam period tu, tapi bukan period, maksudnya luar daripada waktu period you, kadang-kadang spot je of your perdarahan tu. Dan selalunya you akan rasa sakit waktu bersama dengan suami you, dan kadang-kadang lepas bersama tu you akan ada sedikit perdarahan. Ni tanda-tanda yang you kena check sama ada PID ni harus diperiksa dengan lebih lanjut. Dan kadang-kadang sampai dah rasa bengkak tu terlalu besar, macam rasa ada ketulan-ketulan pula bahagian bawah pada pusat tu. Jaga baik. Baik, itu antara petanda-petanda yang you kena check and balance supaya tidak confuse dengan masalah-masalah lain. Sebab wanita ni macam-macam penyakit kalau kawasan yang hampir sama, yang sewaktu dengannya. Contoh boleh ada fibroid, boleh ada endometriosis, boleh ada PCOS kan. Dia penyakit-penyakit perempuan ni biarlah doktor pakar yang check betul-betul, sebab you tak boleh salah diagnose untuk PID ni. Sebab apa? Kita kena hantar kadang-kadang untuk bakteria swab pun, maksudnya nak pergi check patologi apa nama bakteria tu, supaya kita bagi antibiotik yang tepat. Kalau tepat dan confirm, selalunya dia baik. Tapi kalau tak tepat, kadang-kadang sampai berbulan-bulan tukar-tukar ubat lagi, sampai setengah orang tu kena operation pun. So saya mengharapkan anda semua dalam keadaan yang selamat lah, tak payahlah sampai nak kena operation dan sebagainya. Dan yang penting malam ni, partner anda kena pergi check, jangan melawak, sebab nanti kalau you dah mula baik pun, besok dia kena balik. Sebab apa? Ada pembawanya. Jaga baik. Dan memang di-advisekan supaya kalau you selalu ataupun kadang-kadang berulang kali kena, tolong discuss elok dengan husband macam mana nak perbetulkan keadaan. Make sure dua-dua orang clear, tidak ada sebarang bakteria yang you, orang kata apa, jadi carrier dia. Sehingga kena pakai kondom pun terpaksa pakai. Jangan melawak sebab orang wanita yang sengsara ni memang sakit. Benda-benda yang bahagian-bahagian organ-organ wanita lah, memang perit sangat kalau you melaluinya. Baik, cukup dulu pada malam ini saudara-saudara sekalian. Saya kira ini topik yang straightforward. Saya menjawab pada seorang dua yang minta saya cerita tentang PID ni. Dia kata mungkin saya tak akan cerita sebab dia tahu cerita ni tak popular.
Maksudnya tak semua orang nak dengar, tapi tak apa. Kita yang penting ialah asalkan ada orang yang bermanfaat, maka boleh tak you tolong saya tekan cerita ni, sebab ramai mungkin tak sempat tengok. Suddenly you cerita kat dia orang, ini amat mustahak, ya, demi untuk menjaga generasi wanita, terutama sekali yang muda-muda lah. Jaga diri baik-baik. Apapun, saya mendoakan hidup anda di dunia ni bahagia, akhirat ke syurga. Semoga anda pandai-pandai let go and feel good all the time. Boleh? Alright. Oh, jangan lupa pasal makanan. Tadi ada 2-3 orang saya terbaca dia pun betul, dia improve dengan jaga makanan, dengan suplemen. Yang ni lagilah you kena ambil D&D Sasaranchi Oil, sebab melawan radangan kan. Dengan apa? Dengan vitamin D3K2 tu, Santera tu. Betul? Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.